membawa kemusnahan. Rasuah akan mencemarkan kehidupan anda. Jangan sesekali anda memberi atau menerima rasuah. Assalamualaikum. Kami akan membentangkan tugasan yang bertajuk rasuah dalam jabatan. Rasuah merupakan penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Rasuah dalam jabatan merujuk kepada amalan yang tidak sah dan tidak moral, mana seorang menggunakan kuasa atau kedudukan untuk mendapatkan faedah individu atau keuntungan secara tidak sah. Angka teori, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 2017, etika adalah prinsip moral atau nilai-nilai yang menjadi pegangan individu atau kumpulan. Ia penting dalam membentuk tindakan manusia dan tanpa etika, usaha manusia akan gagal. Etika juga berasal dari kata Yunani iaitu ethos yang bermaksud adat kebiasaan dan etikos yang bermaksud moral. Ia juga merupakan satu teori mengenai tingkah laku manusia dari segi baik dan buruk. Dalam falsafah etika, kita mengkaji nilai-nilai moral, prinsip dan standard perilaku yang mengatur interaksi manusia dalam masyarakat. Falsafah etika menilai apa yang baik dan buruk, serta bagaimana kita seharusnya bertindak dalam berbagai situasi. Untuk kajian ini, kerangka teori yang dipilih akan berkaitan dengan isu rasuah dalam jabatan dan mengaitkannya dengan falsafah etika. Kerangka teori ini membantu menghubungkan isu semasa dengan teori yang digunakan dalam penulisan kajian. Seterusnya ialah metodologi kajian. Metodologi kajian bermaksud membentuk, mengumpul dan menganalisis untuk membuat kajian. Mengkaji menggunakan kaedah soal selidik, iaitu mengambilkan borang soal selidik kepada responden untuk mengumpulkan data yang diingini. Responden juga dipilih secara rawat dari umur 18 tahun hingga 44 tahun. Isu semasa. Pengkaji memilih isu semasa yang bertajuk rasuah dalam jabatan. Isu ini semakin banyak berlaku sehingga NGO iaitu Badan Bukan Kerajaan mendefinisikan bahawa rasuah ialah perilaku kaki tangan yang melakukan salah berlaku yang melanggar undang-undang. Golongan ini menerima rasuah kerana alasan tertentu seperti mahu cepat kaya ataupun ekonomi tidak stabil dan sebagainya. Dalam Islam, amalan ini dilarang di sisi agama kerana menjejaskan sosial dan pertumbuhan negara. Menurut Azman Abdul Rahman 2023, laporan Suluhan Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menunjukkan statistik tangkapan kes rasuah di Malaysia semakin meningkat, iaitu sebanyak 6.38% iaitu 909 kes pada tahun 2022 berbanding 891 kes pada tahun 2021. Gejala rasuah ini juga semakin merisaukan sehingga menyebabkan beberapa faktor dan kesan timbul dalam jabatan-jabatan. Kepercayaan masyarakat terhadap integriti sebuah jabatan untuk amanah dalam menjalankan tugas dengan teliti dan juga semakin berkurangan. Siti Nurmala Amzah Muhammad Saleh Rahmat atau Ahmad dan Muhammad Azlan Shah Muhammad Syed berdua dalam mengkaji tentang rasuah dan salah guna kuasa dalam sebuah filem yang menerangkan implikasi negatif terhadap gejala ini dalam sebuah jabatan atau organisasi. Oleh itu, kesan dan implikasi negatif terhadap kes gejala rasuah dalam jabatan juga semakin merisaukan dan akan membimbangkan masyarakat setempat. Oleh itu, tindakan dan langkah untuk mengatasi masalah ini juga perlu diambil oleh jabatan-jabatan dan pihak tertinggi. Bagi bahagian analisis dapatan, kami telah mendapatkan maklumat melalui Google Form yang telah disediakan kepada responden. Responden terdiri daripada pelbagai peringkat umur dan terdapat 15 orang responden lelaki dan 15 orang responden perempuan. Bagi analisis dapatan ini, kami telah menggunakan 5 pilihan jawapan iaitu sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju dan juga sangat tidak setuju. Antara soalan yang diajukan kepada responden ialah adakah kecekapan perkhidmatan akan terjejas sekiranya perkhidmatan tersebut terlibat dengan rasuah? Bagi soalan ini, sebanyak 16 orang responden yang memilih pilihan jawapan sangat setuju iaitu bersamaan dengan 53.3%, manakala hanya seorang sahaja yang memilih pilihan jawapan sangat tidak setuju iaitu 3.3%.
Dalam data yang diperoleh, sebanyak 20 orang responden yang telah memilih pilihan jawapan sangat setuju bahawa imej dan reputasi jabatan akan terjejas sekiranya terlibat dengan rasuah, manakala tidak ada responden yang memilih pilihan jawapan sangat tidak setuju. Seterusnya, pengkaji juga bertanyakan bahawa adakah responden bersetuju bahawa penguatkuasaan undang-undang yang tegas dapat mengatasi masalah rasuah dalam jabatan. Sebanyak 18 orang responden telah memilih jawapan bagi sangat setuju, iaitu sebanyak 60%, manakala tiada responden yang memilih pilihan jawapan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sebanyak 18 orang responden telah memilih pilihan jawapan sangat setuju sebagai jawapan bagi langkah mekanisme kawalan dan pemantauan yang ketat dapat mengatasi masalah rasuah dalam jabatan. Namun, hanya seorang responden sahaja yang memilih jawapan tidak pasti bagi langkah yang telah dicadangkan itu. Seterusnya, dapatan kajian berkenaan adakah kepercayaan orang awam terhadap jabatan terjejas jika jabatan tersebut terlibat dengan rasuah menunjukkan bahawa responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut dengan mencatat jumlah 17 orang responden yang berpandangan sedemikian, manakala hanya 3 orang sahaja yang tidak pasti dengan pernyataan tersebut. Untuk pernyataan berkenaan rasuah menyebabkan persekitaran kerja yang tidak sihat, telah mencatat rekod bahawa responden sangat bersetuju dengan pernyataan yang diberikan dengan mengumpul sebanyak 14 orang jumlah responden yang sangat setuju dengan pernyataan tersebut dan 4 orang jumlah responden tidak pasti terhadap pernyataan tersebut. Bukan itu saja, kumpulan kami juga mendapatkan pandangan responden berkenaan faktor kegiatan rasuah, iaitu adakah rasuah memberi risiko penyelewengan dan isu keselamatan, dan kajian mendapati 17 orang jumlah responden sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut, manakala 5 orang jumlah responden berpandangan bahawa mereka tidak pasti dengan pernyataan yang diberikan. Di samping itu, kami juga mendapatkan pendapat responden dengan pernyataan adakah rasuah mewujudkan diskriminasi serta ketidaksamarataan dalam jabatan, dan kajian kami mendapati bahawa 21 orang jumlah responden berpendapat sangat setuju dengan pernyataan tersebut dan 6 orang jumlah responden tidak pasti dengan pernyataan tersebut. Penambahbaikan integriti dalam proses pengambilan dan kenaikan pangkat dapat membantu mengatasi masalah rasuah dalam jabatan. Namun, terdapat sebilangan kecil iaitu 8 orang responden tidak pasti tentang keberkesanan langkah ini. Majoriti besar responden iaitu 14 orang menyokong pandangan bahawa memperkukuhkan kod etika dan nilai teras dapat membantu mengatasi masalah rasuah dalam jabatan, dan tidak ada responden yang memilih tidak sebagai jawapan. Separuh daripada 30 orang responden iaitu 15 orang responden memilih sangat bersetuju bahawa membudayakan kepimpinan yang tulus dapat mengatasi masalah rasuah dalam jabatan. Kemudian sebanyak 6 orang responden tidak pasti bahawa membudayakan kepimpinan yang tulus dapat mengatasi masalah rasuah dalam jabatan. Dan tidak ada responden yang menentang langkah ini. Seterusnya, sebanyak 15 orang responden memilih sangat bersetuju sebagai jawapan bagi soalan apakah mendedahkan laporan keuangan dan pengauditan secara berkala dapat mengatasi masalah rasuah dalam jabatan. Dan hanya 1 orang responden yang tidak bersetuju bahawa mendedahkan laporan keuangan dan pengauditannya secara berkala dapat mencegah rasuah. Kita tahu bahawa gejala rasuah daripada pihak-pihak atasan masih lagi berlaku. Penyalahgunaan kuasa mereka akan memberi kesan yang negatif bukan sahaja terhadap diri tetapi juga terhadap masyarakat, jabatan atau negara. Dalam kajian ini, pengkaji telah berjaya mendapatkan jawapan daripada 30 orang responden untuk menjawab beberapa soalan yang dihasilkan dalam Google Form. Daripada hasil kajian ini, ramai yang bersetuju bahawa rasuah boleh mendatangkan kesan yang sangat buruk dalam sesebuah jabatan. Hal ini membuktikan bahawa rasuah adalah salah satu jenayah yang boleh merosakkan etika individu seseorang, sesebuah jabatan maupun negara. Rasuah membawa padah. Ingat,